Salam satu Malaysia. Vanakkam. Pergi ke laut menangkap ikan. Ombak laut berderu-deru. Hari ini Menteri Belia dan Sukan YBKJ, esok insya-Allah pemimpin nombor 1 Yang Berhormat Saudara Khairi Jamaluddin, Pengerusi Pemuda Barisan Nasional, jerat dipasang di hari senja, siulan denak burung tekukul. Satu Malaysia, itulah impiannya. Berani bertempur, pantang berunduh. Yang berbahagia Datuk Tan Sri, Datuk Sri MKWS, Presiden PPP Malaysia, merangkap penasihat Kementerian Pengangkutan, yang berbahagia Datuk Maglin D. Cruz, Naib Presiden Kanan PPP Malaysia, yang berbahagia Datuk Samson Mammon, Timbalan Pengerusi Tetap PPP Malaysia, yang berbahagia Datuk Jo N, mantan Ketua Wanita PPP Malaysia, yang berhormat Datuk Ahmad Fauzi Zahari, Ahli Parlimen Setiawangsa, yang berbahagia Datuk Dr. Siwa Kumar, Naib Presiden PPP Malaysia, yang berhormat Senator Datuk Dr. Loga Balamohan, Naib Presiden PPP Malaysia, merangkap Timbalan Menteri Wilayah Persekutuan, yang berbahagia Tuan Gandhi Mutusami, Naib Presiden PPP Malaysia, yang berbahagia Datuk Nik Safia bin Nik Yusof, Naib Presiden PPP Malaysia, yang berbahagia Datuk Mohan Kandasamy, Setiausaha Agung PPP Malaysia, yang berbahagia Datuk Chandra Kumanan, Ketua Penerangan PPP Malaysia, yang berbahagia Puan Helen Mening, Ketua Wanita PPP Malaysia yang baru, tahniah. Yang berbahagia Saudara Sudesen, Ketua Putra PPP Malaysia, yang berbahagia Datuk Simon Sababadi, Penolong Setiausaha Agung PPP Malaysia, Ketua-Ketua Negeri yang berbahagia Datuk Tanggaraju Subramaniam, yang berbahagia Datuk Soma Sundram, yang berbahagia Datuk Ilayapan Mutusami, yang berbahagia Datuk John Lau, ahli-ahli majlis tertinggi dan rakan-rakan seperjuangan pemuda dalam Parti Komponen Barisan Nasional, yang berbahagia Datuk Megat, Setiausaha Politik Menteri, yang berusaha saudara, yang berbahagia, yang berhormat Senator Chong Sin Woon, Ketua Pemuda MCA Malaysia, yang berusaha saudara Kesawan, Ketua Penerangan Pemuda MIC, saudara Andy Yong Kim Sing, Timbalan Ketua Pemuda Gerakan, saudara Haris daripada KIMA, Ketua Pemuda KIMA, saudara Fazruddin Abdul Rahman, Setiausaha Politik kepada YB, Datuk Haji Fadilah daripada PBB, saudara David Ong Chun Chung, Setiausaha Pemuda LDP Sabah. He's a good friend of us. Thank you very much. PBRS Sabah, saudara Edwin Laimin. Exco Pemuda PPP Malaysia, ketua-ketua bahagian PPP, ketua-ketua cawangan PPP, ketua-ketua semua peringkat pemuda dan biro putra, para pemerhati, para media massa, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, bersama-sama kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana nikmat kesihatan kurniaannya kita dapat berkumpul. Kita dapat berkumpul di Dewan ini untuk melaksanakan tanggungjawab kita menyempurnakan Mesyuarat Agung Pemuda PPP Malaysia 2014. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, dalam kesempatan ini saya ingin berterima kasih kepada pucuk pimpinan parti PPP dan seluruh keluarga PPP yang memberikan saya satu lagi peluang untuk meneruskan perjuangan politik saya serta menerajui tampuk kepimpinan pemuda PPP bagi penggal ini. Terima kasih kepada YB Khairi Jamaluddin,
atas kesudian beliau meluangkan masa walaupun sibuk dengan tugasan harian. Actually, YB, many people have said that you won't attend. I kata tak boleh. YB KJ akan tetap datang. Be back. Mereka kata YB takkan datang sebab YB dah jadi menteri penuh. Saya kata no way. He will always be with us and he will be here today. Dan hari ini jelas terbukti. Hari ini jelas terbukti bahawa YBKJ mempunyai prinsipal, committed, bukan saja memimpin pemuda UMNO, tetapi seluruh pemuda Barisan Nasional di negara kita. So every time kita jumpa, every time we bump into each other, you will always tell me that you owe me one. Baru-baru ini program MYICC. Semasa pelancaran itu pun YB kata, Haris, I owe you one. Entah berapa kali you owe me. But let me tell you today, I owe you one, sir. I owe you one. That doesn't mean you can contra, but you owe me much more than that. Sejak saya memegang jawatan Ketua Pemuda Kebangsaan PPP, saya bersama Barisan Pemuda PPP telah melaksanakan pelbagai aktiviti. Dan di antaranya ialah pelancaran beasiswa pada tahun 2011 untuk pelajar yang kurang berkemampuan melalui Institut GUN. Susulan daripada itu, Pemuda BN Malaysia telah melancarkan beasiswa pendidikan pemuda BN Yes, yang sekaligus dapat bergerak seiring dan memperluaskan usaha bagi membantu golongan muda ini. Keduanya, Skillworks merupakan satu lagi inisiatif yang diketengahkan oleh pemuda PPP bagi belia yang mendapat keputusan kurang cemerlang agar dapat mengharungi kehidupan harian. Ketiganya, YBKJ, we call it FIT, Food for the Needy, melalui projek Let's Fit, satu program kebajikan bagi warga tua serta kanak-kanak yang dimulakan dengan mobile food. Maknanya kita bawa satu lori dan kita bergerak ke kawasan-kawasan yang memerlukan bantuan kita. Dan diikuti dengan pembukaan restoran di Kelang, Selangor yang beroperasi selama 8 jam sehari. YBKJ, program yang keempat kita lancarkan adalah Let's Fit, satu program sosial media yang menggabungkan dua kumpulan anak-anak muda untuk berinteraksi dengan cara yang lebih intelektual dan menjadi hangat di musim pilihan raya yang mempromosikan kerajaan Barisan Nasional. It could be, Let's Do It could be one of the reason that you have gained 40% of Chinese votes in Rembau. Maybe. I don't know. But it is a very intellectual program that we are, until today we are organizing such a program. Pada hari ini kita akan melancarkan satu lagi program iaitu Let's Get Fit, salah satu program tambahan kepada Fit Malaysia yang dilancarkan oleh YB Khairi Jamaluddin sendiri menerusi Kementerian Belia dan Sukan. Let's Get Fit diwujudkan dengan satu mekanisme khas bagi menggalakkan lagi rakyat Malaysia mengamalkan gaya hidup sihat. Secara praktikal kita akan mengamalkan aktiviti kesukanan agar aspirasi saudara YBKJ, Sports Loving Nation, iaitu Sports Loving Nation, to be transformed into a sports nation. Dan insya-Allah dalam jangka masa yang terdekat. Dan kita akan turun ke semua padang-padang yang terbiar ataupun ada padang-padang yang sudah pun mempunyai facilities. Kita akan guna pakai padang-padang tersebut untuk mempromosikan Fit Malaysia, YBKJ. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, pada kita sedang memupuk semangat juang yang marak dan membara ini, janganlah kita alpa pada kisah-kisah lalu serta episod-episod politik yang sedang berkumandang pada masa kini. Apakah maksud tersirat serta tersurat apabila mentarbiahkan diri sebagai orang Malaysia, sekiranya di jiwa Malaysia itu diperkosa dengan adanya isu seperti saudara Ibrahim Ali yang ingin membakar buku-buku Injil di dalam bahasa Melayu.
YBKJ, persoalannya apakah akidah serta keimanan kita sebagai seorang Islam terlalu lemah dan tunjuk ajar yang disampaikan oleh junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu masih tidak jelas disemai dalam diri kita untuk mengenali apa yang termaktub dan apa yang terlarang. Saya serta seluruh pergerakan pemuda PPP sekeras-kerasnya menolak tindakan saudara Ibrahim Ali. Kerana saya percaya agama Islam juga menuntut kita untuk menghormati agama lain, bangsa lain serta kepercayaan orang lain. Perbuatan saudara Ibrahim Ali mendorong kepada perpecahan kaum di Malaysia ini sekaligus mengundang kepada pemberontakan dalam keamanan negara kita. Kita sokong pendirian YBKJ. Tetapi dalam waktu yang sama, tak kala menghitung perjalanan kepimpinan ini, kita sebenarnya telah menampak keberhasilan yang sungguh membanggakan, yakni toleransi agama. Namun begitu, ada segelintir masyarakat yang masih mencari ruang untuk mencelah agama-agama lain yang akan mengundang musibah pada masa akan datang. Hudud, tuan-tuan. Apabila kita mendengar perkataan hudud, maka terlintas di benak kepala kita potong tangan dan kepelbagaian dari hukuman yang di luar jangkaan pemikiran kita. Saya ingin menekankan di sini, biarlah kerajaan memberikan sendiri tanggapan serta keputusan yang tepat, serta saya ingin mengingatkan kepada rakan-rakan seperjuangan MCA khususnya, MIC serta kesemua rakan-rakan dalam Barisan Nasional yang lain untuk tidak sekali-sekali memberi sebarang komen negatif. Saudara-saudara yang saya hormati sekalian, baru-baru ni apabila saya berucap di Kedah, saya berkongsi pendapat tentang hudud. Bukan bermakna saya sokong hudud untuk dilacak untuk to implement in our country, tak ada. Tetapi saya okay, boleh? Not bad. Hello. Okay. Apabila saya berucap di Kedah, saya berkongsi pendapat. Saya kata, I shared my view that we still remember the incident of Kenny Ong yang dibunuh dengan kejam, diculik, dirogol dan dibakar ketika nyawa-nyawa ikan. Saya berpendapat itu adalah perbuatan seorang binatang. Perangai begitu teruk dan keji sekali, kejam. Saya tanya kepada crowd, bukan saja orang Islam, tetapi yang non-Muslim pun angkat tangan. Dia kata kalau boleh, saya nak rejam pembunuh itu sampai mati. Pernahkah kita bekerja sama dengan rakan-rakan kita mencari seorang anak kecil yang bernama Nurin yang dibunuh begitu kejam? Anak kecil yang tidak tahu menahu tentang dunia, tetapi dirogol dan dibunuh dengan begitu kejam sekali. Bukan saja saya, pergerakan pemuda PPP, pergerakan pemuda UMNO, pergerakan pemuda MCA, MIC, semua seluruh Malaysia mencari anak kecil itu. Akhirnya dibunuh oleh seorang pembunuh sehingga sekarang kita tak jumpa. Kalau saya dapat bawa pembunuh itu, saya nak tanya. Saya nak tanya, kalau kita diberi peluang untuk hukuman biasa ataupun meletakkan pembunuh yang begitu kejam itu direjam dengan batu, apakah pilihan kita, saudara-saudara? Let's put our shoe in their, let's put ourselves in their shoe. It is different. So what I'm trying to say, do not condemn about any other religion, because we wouldn't know what is the importance in that law. Without knowing, we should not call the public and explain about the bad side of the hudud. For me, sebagai seorang Muslim, saya terima dan saya percaya sesiapa dalam keadaan sebegitu juga akan terima keadaan yang seada-adanya sekarang. Itu bukan bermakna saya terima hudud, tetapi saya biarkan kerajaan untuk berbuat keputusan. Janganlah kita pandai-pandai memburuk-burukkan agama seseorang. Dalam mendampingi kehidupan ekonomi, sosio-ekonomi
pelbagai rintangan dilalui oleh semua, khususnya anak-anak muda. Saya terpanggil menyuarakan perihal institusi kewangan YBKJ yang menuntut pembayaran balik daripada peminjam menggunakan third party lawyer. Third party lawyers are making a lot of money by just issuing legal notices. Contohnya peminjam, dia pinjam kemungkinan besar dalam $100,000 to $200,000 for housing loan. Hanya sebab mereka lambat bayar, the third party lawyers will issue the legal notice and will be charging 20 to 30 ringgit. Of course, the banks has the right. Tapi apa yang saya cuba nak sampaikan, ia membebankan anak-anak muda sekarang dengan pendapatan yang begitu rendah YBKJ. Jadi kerajaan harus membawa satu mekanisme baru untuk membentras, untuk memberi peluang kepada anak-anak muda supaya tidak jatuh dalam situasi sebegitu. Saya menyarankan supaya bank-bank ataupun company-company korporat yang begitu besar yang sudah ada legal department mereka tersendiri, supaya isu surat ataupun legal notice mungkin kemungkinan besar tidak akan menelan belanja sehingga 20 hingga 30 ringgit. Sekiranya mereka ada hutang installment, kemungkinan besar dalam 200 hingga 300 ringgit, akhirnya notis guaman bertimbun sehingga kan 200-300 ringgit. Dahlah dia tak ada duit nak bayar untuk installment, ini pula notis daripada legal department. Dalam hal berkaitan, pihak kerajaan harus memandang serius menangani isu penghantaran SMS daripada bank yang berbaur ugetan dari pihak bank. Contohnya YBKJ. It's a big issue when the youngsters receive SMSs like that. What they will do, they will commit themselves with a loan. Ended up in a very bad situation. Contoh SMS yang dihantar oleh bank yang begitu besar, a prominent bank, sila bayar minimum RM2,450 sebelum 8 PM, 8 PM. Hari ini, mesej sampai hari ini, dia suruh bayar hari ini. Sebelum 8 PM, hari ini, di CDM, cash deposit machine. The banks are very desperate. Akaun akan dibekukan untuk tindakan bankruptcy. Can you imagine when a youngster receives that? They will commit some of the loans, illegal loans. That will be the cause of their grievances today. They are sharing their grievances today, their financial constraint. It is not only because of their income, but the external factors like this. YBKJ, salah satu lagi TNB, merupakan penjana elektrik dengan menjalankan perniagaan monopoli di negara kita. Apakah TNB menjalankan perniagaan beretika? If you ask me, I will say no. You know why? TNB menjalankan unethical business. Pemuda PPP meminta kerajaan mewujudkan satu mekanisme baru. Satu mekanisme baru melalui pembentukan jawatan kuasa luar daripada TNB. External body, not from TNB, untuk mengurus pemotongan elektrik dengan cara yang lebih berhemah. Kaji selidik harus dilakukan terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan untuk memotong bekalan elektrik tersebut. Saya tidak menyentuh tarif yang bakal naik dan yang sedia ada kerana saya percaya if you use, you pay. But persoalannya, if the bill is low, TNB will always assume that is a faulty meter. It's a monopoly business. We got to understand this. We cannot compare with any other parties, and we don't have other substitute. If the bill is low, the meter is always faulty. But at the same time, if the bill is high, the meter works perfectly all right. That is the situation that many people facing, and the youngsters are crying every single day. Imagine, sir, imagine
there's young couples who approached me. The electricity got disconnected with the bill amounted 20 over thousand ringgit. 20 over thousand. Ended up, they cannot pay the installment to the bank. Why? Because there is no electricity supply, they cannot work. And the simple problem caused by TNB, who dominated the whole thing, but they don't have that CSR department or a project to help them. Ended up, they got to borrow from Alum. And when we checked, found out that something wrong with the meter again, and from 20,000 they reduced to 10,000. We cannot allow this monopoly business just go and screw people's lives up. We got to take action. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, dalam jangka masa yang terdekat, kita akan bakal menghadapi satu lagi reaksi ekonomi yang berteraskan pusingan ekonomi sihat, yakni GST. Mendampingi skala jaringan ekonomi dunia, kita sekali lagi akan melihat pelabur-pelabur asing untuk terus berlabur di negara kita, sekaligus perhebatkan industri dan memberi unjuran kekuatan taraf hidup di prasada antarabangsa. Pemuda PPP menyokong penuh pelaksanaan GST. Namun ia akan memberi implikasi barangan ekspor, khususnya komoditi. Kenapa saya cakap khususnya komoditi? Yang menggunakan harga pasaran dunia, sah. Pemuda PPP meminta kerajaan supaya menimbang semula bagi memansuhkan duty export. Because when the youngsters involved in this business, when they export, they got to pay two. One, GST. Another one is the duty export. Of course, you will get a rebate, but the money will get stuck. A huge portion in the commodity industry, they are only earning about 3 to 4%. But if their huge amount of capital gets stuck, they cannot run their business smoothly. Thailand, contohnya, negara Korea dan Singapura sebagai contoh, dan beberapa negara lain yang mengamalkan GST tidak mengenakan duty export. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, sekiranya kemenangan kita impikan, seandainya kelangsungan kita dambakan, sebagai sebuah pertubuhan siasah, sebelum terus mengatur gerak, sejenak perlu menoleh ke belakang supaya dapat mengetahui letak duduk sebenarnya keadaan parti kita. Adakah lebih baik dari semalam? Cukupkah persediaan untuk menghadapi hari-hari mendatang? Pastinya dalam meniti garis-garis besar perjuangan, langkah-langkah konkret ke hadapan mestilah penuh berhemah dan berhikmah. Ikhlas mendahulukan kepentingan rakyat, bukan dengan hela menabur janji-janji kosong, tipu daya atau fata morgana seperti Pakatan Rakyat sah. Barulah segala ikhtiar mendapat rahmat dan keberkatan ilahi. Berlandaskan atas kesedaran dan semangat itu, mari kita tinjau hakikat politik pada masa kini. Landscape politik yang makin mencabar sekian hari menunjukkan semua bangsa telah bersatu. Perdana Menteri Malaysia yang amat berhormat Datuk Seri Najib Tun Razak telah melangkaui seluruh Malaysia dengan istilah Satu Malaysia. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, hayatilah lirik lagu Satu Malaysia. Kita satu bangsa, satu negara, kita satu Malaysia. Recently we did a Merdeka program, which we went out to distribute Malaysian flag. Dato' Sam, you are interested in this story? We distributed Malaysian flag. Dan tempat yang kita pilih adalah Subang. Kita approach orang Melayu. Pada ketika itu kita tidak terima mana-mana flag, Malaysian flag daripada mana-mana kementerian. Kita beli daripada Maidin, RM1.80. Atas semangat kemerdekaan, pemuda PPP beramai-ramai kita keluar mengedarkan bendera Malaysia. Kita jumpa dengan rakan-rakan Melayu. Bila dia tengok baju warna biru, dia kata this is BN. I say yes.
But it's okay. Even though you are BN, kita ada semangat. Kita orang Malaysia, sama-sama kita sambut Hari Merdeka. Itulah sambutan orang Melayu pada ketika itu. Kita approach the Indians, also the same. They are with a smiling face. Smiling face. They accepted us. They lawangkan bersama-sama selamat menyambut Hari Merdeka. Tetapi apabila saya approach, apabila saya mendampingi rakan-rakan yang beragama kaum Cina, dia agak berbeza. Mereka lebih ke dalam sedikit. I am not Mr. Senator YB Chong Sin Woon. I'm not trying to discriminate anyone here. I know we have made a history today. This is the first time Pemuda MCA, Ketua Pemuda MCA berada di dalam Dewan ini. First time. Never once. Thank you very much. I'm not trying to discriminate our Chinese friends, but among the people that I approach, among the Chinese people that we have approached to celebrate Merdeka, they said, no thank you. I thought they don't understand. I move on to another group. Silent. Move on to another group. They said it in Chinese. Why must I accept this? I move on. Again, the simple word came up again. No thank you. What is the no thank you for? We are not selling mooncake there. It's Malaysia. We are celebrating Hari Merdeka. Look at the situation of our people. I'm not putting them, I'm not discriminating them. We need to change them. We need to bring that on track. I am worried, sir. They are losing their sense of belonging. Not only Chinese, everybody in Malaysia. I feel like orang Melayu masih hidup di tanah Melayu. Orang Cina masih hidup di China. Orang India masih hidup di India. Hanya berselimutkan negara kita sebagai negara Malaysia. Kita sedang berhadapan dengan satu gabungan besar. Fight with another big team, our opposition, yang telah menumbangkan kita di Selangor, Pulau Pinang, wilayah Persekutuan dan Kelantan, yaitu pihak pembangkang Pakatan Rakyat. Cuba kita lihat parti DAP. It's a multiracial party. Cuba kita lihat PKR. It's a multiracial party. Cuba kita lihat PAS, also a multiracial party. Why I say PAS is a multiracial party? We have Chinese mualaf, we have Indian mualaf, also in PAS. That shows that they are multiracial party. Bagaimanakah kekukuhan satu Malaysia dapat dicapai dengan lebih efisien YBKJ sekiranya kita masih mengamalkan sistem pengurusan parti mengikut bangsa, UMNO untuk orang Melayu, MCA untuk orang Cina, MIC untuk orang India. We need to put an end to this fragmented system of party management. Sir, baru-baru ni kita menjemput Datuk Seri Tengku Adnan untuk officiate convention Pulau Pinang, PPP Pulau Pinang. Di sana beliau mengatakan bahawa PPP adalah Indian based party, gerakan Chinese based party. His suggestion to merge Indian based parties with MIC, Chinese based party like gerakan with MCA. I couldn't accept that, sir. I told Datuk Seri Tengku Adnan in a very healthy discussion, sir, we are not an Indian based party. Gerakan is not a Chinese-based party. Yes, I agree. Yes, I agree. We have more Chinese in Gerakan. We have more Indians in PPP. But that doesn't make us an Indian-based or a Chinese-based. Let's look at this way. We have huge number of Indians in PPP, and we have huge number of Chinese in Gerakan that have already accepted to embrace multiracialism in this country, sir. We are actually waiting for our Malay brothers. Saya dengan penuh rasa rendah diri serta tawaduk ingin mencadangkan agar kesemua parti komponen
Barisan Nasional dijadikan satu parti, iaitu Parti Barisan Nasional. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, can I drink? My youths are like, they don't care. I didn't have my breakfast, man. It's for Tan Sri. So, I don't know whether you still remember this. I remember this vividly. In year 2011, that I bawa usul meminta satu jawatan Menteri Penuh untuk Tan Sri MKVS. Pada ketika itu dulu. He is now bigger than Menteri already, advisor. Saya minta dijadikan Menteri Penuh, dan pada ketika itu YBKJ tak ada jawatan. Dan YBKJ did quoted. You said Ketua Pemuda PPP tak minta jawatan untuk pengurusi Pemuda Barisan Nasional. Tapi sebenarnya, sir, let me share. Kita orang berjihad. Pemuda PPP berjihad. Saya kata, we are not going to visit any ministers. We are not going to step into any kementerian for the sake of support. Selagi pengurusi Pemuda Barisan Nasional tidak diberi penghormatan menjadikan beliau sebagai Menteri Penuh, selagi itu Pemuda PPP tidak akan menjejak kaki di mana-mana kementerian, sir. And we have said that, and it's actually minuted. It's actually minuted. And Deputy Vice President Kanan PPP Datuk Maglin D. Cruz, pada ketika itu Timbalan Menteri di Kementerian Penerangan. Beliau pun tanya, Haris, kenapa you datang jumpa kita dengan exco you? Saya kata, it's okay, we will come. We were waiting for you to be made as a minister. Pada ketika itu Datuk Seri Sabrici, Menteri Penuh Belia dan Sukan. Sekalipun kita tak pernah berjumpa dengan beliau. Not even one time we step into his ministry, including Datuk Razali. Sebab apa YBKJ? Sebab I have told all the boys here that the moment YBKJ becomes a minister, then you see, now you are a full minister. Ask, it shall be given to you. Knock the door, it will be open for you. That's what the Christianity said, right? Correct? Correct me if I'm wrong. We believe in all the religion. We respect all the religions. Teringat saya pada sebuah doa orang India dalam bentuk sebuah lagu. Palum delidenum pagum parupam ivai மூன்றும் கலந்துனக்கு நான் தருவேன் கோலம் செய் துங்க கரிமுகத்து தூமணியே நீ எனக்கு சங்கத் தமிழ் மூன்றும் தா. I'm sure they don't understand. No, nobody understands. You know why? You go to Beijing, you can learn Mandarin in 6 months. You go and sit in India for even 1,000 years, you can't understand Tamil. That's their language. Until today, they are doing research on the philosopher by the name of Tiruvallur. Until today, yang memberi maksud, saya akan hidangkan susu, madu, dan bijirin, grains. Berikan saya ilmu. That is the direct translation. If you dig the Tamil, then you got to dig for probably another 100 years. So we stick to the direct translation. Saya akan hidangkan madu. I will give it to you. I will provide madu, susu dan grains. In return, you give me knowledge. Saudara-saudara yang saya hormati sekalian, itu dalam agama Hindu. Tapi dalam Islam, kita tak hidangkan apa-apa, tapi kita memohon dalam bentuk doa. Still, YBKJ dengan pencipta alam semesta, pemilik hidup dan mati, Tuhan yang maha pengasih dan mengetahui segala-galanya, apa yang sedang berlaku dan bakal berlaku, permulaan dan kesudahan dalam alam ciptaannya. Sedangkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun kita meminta. Ini kan pula manusia biasa
Menteri Belia dan Sukan, Saudara Khairi Jamaluddin, Pengerusi Pemuda Barisan Nasional. Pada kesempatan ini saya ingin menyuruh kepada Saudara KJ, Pengerusi Pemuda BN, diwajibkan peruntukan jawatan bagi semua ketua-ketua pergerakan pemuda BN. Sekurang-kurangnya lantikan ke GLC. That is the minimum. You should at least, you are the pengurusi BN, pemuda BN, you should voice for us. You should voice not only for UMNO, but the entire whole BN youth. If you want to know why I am telling you this, YBKJ, it is very simple. Just refer to the pantun that I read just now. Pada kesempatan ini, I would like to emphasize again that it is important to be placed us in a better position. In fact, Datuk Seri Liao baru-baru ni bagi statement. YB Chong. He said what? After Malaysia got appointed into the security UN in the council, he said, now we can play a better role. Kalau tak ada jawatan maknanya tak boleh play a better role. Same thing goes to us, sir. You have to appoint all the ketua-ketua pemuda into an important position. Or please, allow 3 of our EXCO members to sit in any of the kementerian. YBKJ, before I end my speech, allow me to rehash a little bit about what we have said. In fact, if you look at our banner today, there is a lot of difference. If you look at our banner today, there's a lot of difference. Dulu cara orang dulu-dulu, kita selalu letak gambar PM, gambar ketua pemuda, gambar presiden dan sebagainya. Tetapi kita nak bawa satu perubahan. Jadi kita buat satu proposal. Ramai orang yang bantah. Mereka kata tak boleh. You got to put some pictures, you got to put this and that. This is our tradition. Lepas tu saya bawa kepada presiden dan deputy presiden. Deputy presiden dan presiden kata simple aja. You use whatever you feel like to use if you feel that gonna bring changes. Sebab apa beliau cakap begitu? Sebab apa beliau cakap begitu? You want to change the whole world. You want to change people's mindset. You want to change their attitude. You want to change the way they believe the opposition. You want them to believe in your style of management, which is Barisan Nasional. You want to change a lot of stuff. You want to change our country. You want to change the world. How are you going to change the world if you can't even bring a simple changes on a simple banner? That's how we started. I respect Tan Sri President. I respect our Deputy President. They are much more ahead of the time. Sekali lagi saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini, khususnya Saudara Khairi Jamaluddin. Dengan ini saya sudahi ucapan saya dan sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir. Hidup PPP, hidup Barisan Nasional. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.